Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selepas keputusan mahkamah yang memutuskan mengesahkan pilihan raya kecil Kemaman, mengesahkan calon yang dimenangi oleh calon PAS, yang memenangi kerusi parlimen di Kemaman, kemenangan itu telah dibatalkan, telah disahkan oleh mahkamah, disebabkan calon terlibat dengan aktiviti rasuah. Nah, saudara-saudara, sudah pasti pilihan raya kecil Kemaman sekali lagi menjadi tumpuan ramai orang, terutamanya kepimpinan Kerajaan Perpaduan dan kepimpinan PAS. Hari ini kita akan bercerita tentang siapa yang akan dihantar oleh PAS untuk sekali lagi meletakkan calon di Kemaman. Adakah sekali lagi PAS akan menghantar calon yang sama yang sudah pun disahkan terlibat dengan rasuah oleh mahkamah, ataupun kabar angin yang menyatakan bahwa Tun Dr. Mahathir yang akan bertanding di Parlimen Kemaman? Wah, ada yang mengatakan belum lagi, baru spekulasi, baru kabar angin Tun Mahathir bertanding di Kemaman, sudah ada kepimpinan PAS yang menafikan perkara itu. Terlalu awal untuk menolak Tun Mahathir. Nah, hari ini pula saudara-saudara, satu artikel dari Malaysia Kini, calon PAS di Kemaman boleh jadi Mahathir, boleh jadi tidak. Kenapa mereka ragu-ragu nak letak Tun Mahathir di Kemaman? Sedangkan mereka sudah melantik Tun Mahathir sebagai penasihat 4 negeri tadbiran PN ataupun PAS. Adakah mereka juga menyadari Mahathir sudah semakin lanjut umurnya, tidak lagi mampu aktif seperti dahulu, dan disebabkan itu Mahathir tidak diletakkan menjadi calon di Kemaman? Nah, itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Dalam artikel ini, PAS masih berteka-teki berhubung spekulasi Dr. Mahathir akan menjadi calonnya dalam pilihan raya kecil Kemaman pada 2 Disember ini. Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hassan berkata, semua rakyat Malaysia berhak menjadi calon, tidak kira dari negeri mana, memandangkan Kemaman ialah kerusi parlimen. Boleh jadi dia, yaitu Mahathir, boleh jadi orang lain. Belum putuskan lagi, katanya ketika kepada pemberita, ketika ditanya berkaitan spekulasi itu. Nah, saudara-saudara, Anda boleh komen di bawah. Adakah Tun Mahathir masih layak untuk bertanding di Kemaman? Masih beliau mempunyai pengaruh yang kuat untuk bertanding di Kemaman. Sedangkan pada PRU15 yang lepas, kita dapat lihat kekalahan Mahathir di Langkawi. Nah, saudara-saudara, ada yang kata Mahathir patut rehat saja, fokus menjadi negarawan. Nah, saudara-saudara, kalau benar PAS percaya dengan Mahathir, kenapa mereka tidak letakkan saja Mahathir di kerusi ataupun bertanding untuk menjadi calon di pilihan raya kecil Kemaman? Dalam pada itu, hari pengundian awal ditetapkan pada 28 November dengan tempo berkempen selama 14 hari. PRK Parlimen Kemaman diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September yang membatalkan kemenangan calon PAS yaitu Sheikh alias Hamid pada PRU15. Pempetisyen Wan Muhammad Hisham berjaya membuktikan perbuatan rasuah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU15. PAS tidak memfailkan sebarang rayuan terhadap keputusan itu, sebaliknya memilih untuk berdepan sekali lagi di peti undi. Kemaman ialah kubu kuat PAS dalam negeri yang menyaksikan penguasaan penuh parti itu. Dalam PRU15, C alias menang besar dengan majoriti 27.179 undi, mengalahkan tokoh BN Terengganu Ahmad Said Hasuni Sudin dari PH dan calon Parti Pejuang Tanah Air Rosli Abdul Ghani. Nah, adakah di sini Tun Mahathir sekali lagi mempunyai harapan yang cerah untuk menjadi kembali lagi mempunyai kuasa sebagai ahli parlimen sekiranya PAS meletak beliau di calon di kerusi ataupun di parlimen Kemaman? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Patut Mahathir rehat ataupun PAS patut mencalonkan Tun Dr. Mahathir? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Hari ini terdapat satu lagi isu menarik yang menyebut dua nama pemimpin terkenal yang saya boleh katakan seorang adalah bekas Perdana Menteri dan seorang lagi adalah presiden bagi sebuah parti antara parti yang terkuat di Malaysia. Tidak lain dan tidak bukan, keputusan berkaitan dengan kes 3R yang melibatkan nama Tun Dr. Mahathir dan juga Hadi Awang. Dalam sebuah artikel baru-baru ini mengesahkan AGC ataupun Jabatan Peguam Negara masih meneliti kes 3R, Dr. Mahathir dan Hadi Awang serta Muhyiddin. Nah, bagi saya ini pasti satu lagi kejutan baru untuk Perikatan Nasional untuk Mahathir, Hadi Awang dan Muhyiddin. Artikel dari Malaysia Kini, AGC masih teliti kes 3R, Dr. Mahathir, Hadi dan Muhyiddin. Nah, ada yang bertanya, adakah setelah nama ketiga-tiga pemimpin terkenal ini yang dilibatkan dengan isu 3R, adakah ketiga-tiga penama ini boleh dikenakan tindakan undang-undang berisiko untuk ditangkap? Nah, semua itu akan menjadi persoalan dan kita nantikan saja keputusan selepas ini. Lebih sebulan sudah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara AGC mengenai kes Dr. Mahathir Mohamad, pengurus CPN Muhyiddin Yassin, dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun, sejak itu, tiada sebarang kemas kini berhubung dakwaan bahwa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan kaum, agama, dan raja-raja ataupun kita lebih tahu 3R. Semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC, kata Ketua Polis Negara Razarudin Hussain kepada Malaysia Kini melalui pesanan teks ketika ditanya mengenai perkara itu. Ini bagi memastikan sama ada timbalan pendakwa rakyat telah mengarahkan polis mengumpul maklumat atau bukti tambahan. Apabila Malaysia Kini menghubungi AGC untuk mendapatkan ulasan, sumber berkata perkara itu masih sedang diteliti. Sebelum ini, dilaporkan Mahathir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja. Dalam pada itu, Hadi Awang disiasat mengikut Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berhubung ucapannya di Johor pada 26 Ogos lalu. Manakala Presiden PAS ketika berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan, mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berdasarkan ajaran Islam. Bulan lalu, Hadi yang berumur 75 tahun berkata, jika disabitkan bersalah, dia bersedia menjalani hukuman penjara dan bukannya membayar denda. Dalam perkembangan berkaitan, polis telah membuka dua siasatan terhadap Muhyiddin berhubung kenyataannya semasa pilihan raya kecil Simpang Jeram dan Pulai di Johor baru-baru ini. Ini selepas bekas Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk memilih calon PH. Kes disiasat oleh pasukan petugas khas polis mengenai 3R mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B, Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Muhyiddin kemudian mendakwa ia hanya kiasan dan kenyataannya diambil di luar konteks. Pada Julai lalu, polis turut membuka kertas siasatan terhadap pengurus CDAP Lim Guan Eng kerana kenyataan yang didakwa menyentuh 3R. Dia kemudian mendakwa bahawa pihak tertentu telah memutarbelit ucapannya itu. Tiada perkembangan mengenai siasatan kes ini juga. Setakat ini, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi menjadi satu-satunya tokoh berprofil tinggi yang dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh seminggu selepas membuat ucapan yang menyentuh 3R. Dia menyampaikan ucapan itu pada 11 Julai dan didakwa mengikut Akta Hasutan pada 18 Julai. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu kejutan baru dan apa yang saya sedari, terdapat 3 bos besar Perikatan Nasional di sini yang disebutkan di dalam artikel ini berkaitan dengan isu 3R. Pertama, Muhyiddin Yassin, kedua Hadi Awang, dan yang ketiga adalah Sanusi.
Nah, bagaimana pula dengan Tun Mahathir? Adakah beliau kita boleh katakan juga sekutu PN yang menjadi bos besar PN juga ataupun bos besar pembangkang yang juga disebut di dalam isu 3R. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.